Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua student-student 4 STEM. Okey, cikgu harap awak semua sihat, okey, stay safe, okey, stay at home sebab kawasan kita ni cikgu tengok cikgu tengok maring dah zon merah dekat kawasan Ciku pun ramai dah kena. Cikgu harap awak stay safe stay at home. Kalau tak ada benda awak nak beli, nak tubik kedai jangan tubik, okey. Beli benda apa? Kalau ada keperluan baru je tubik kedai, okey. Cikgu harap semua dah makan dah breakfast, dan semangat untuk kita teruskan kelas PDPR hari ni. Ke ada awak bangun tidur lepas tu okey buka telefon lepas tu masuk kelas. Kau ada gitu ke? Okey. Hari ni kita teruskan dengan kelas kimia kita. Okey, cikgu ada sediakan slide. Okey, kejap cikgu present. Okey. Okey, baiklah. Hari ni kita masih dalam bab 6 dalam topik asid dan base, tapi topik kecil dia adalah larutan piawai. Okey. Minggu lepas kita ada belajar pasal larutan aqueous kan? Okey, kepekatan larutan aqueous. Okey. Topik minggu lepas dia ada juga kaitan pengiraan topik minggu lepas dia ada kaitan dengan topik minggu ni. Okey. Jom kita tengok. Okey, standard pembelajaran. Okey, jap cikgu nak buat ni, highlight ni. Okey. Standard pembelajaran, okey, pertama adalah awak dapat menyatakan maksud larutan piawai. Okey, yang kedua, awak dapat menghuraikan penyediaan larutan piawai dengan menjalankan aktiviti penyediaan larutan piawai. Okey, dia ada dua kaedah lah, iaitu kaedah eksperimen daripada bahan pembejal, kemudian yang kedua daripada larutan aqueous. Okey, yang ketiga, awak dapat menyelesaikan masalah perhitungan melibatkan penyediaan larutan piawai dan pencairan, iaitu pengiraan lah dalam topik ni. Okey, next. Okey, yang pertama, okey, mula-mula kita tengok apakah maksud larutan piawai. Ambil naik turun. Okey. Maksud larutan piawai. Okey, yang pertama, yang paling penting. Okey, maksud larutan piawai ni adalah larutan di mana kepekatannya diketahui dengan tepat. Maksudnya, okey, kepekatan sesuatu larutan tu diukur dengan tepat. Okey. Yang kedua adalah, okey, dalam kita penyediaan larutan piawai ni kan, okey, jisim, zat terlarut dan isi padu air suling, okey, merupakan parameter, merupakan orang kata benda yang wajib lah kita ukur ataupun kita sukat dengan tepat. Okey, kiranya jisim zat terlarut dengan isi padu air suling ni amat penting untuk kita ukur dengan tepat. Okey, kan kita nak ukur dia? Kan kita nak ukur larutan piawai ni? Kita ukur menggunakan volumetrik. Okey, volumetrik. Okey, ni gambar volumetrik. Okey. Volumetrik. Okey, volumetrik ni ataupun kita kenali sebagai radas dengan isi padu yang ditetapkan. Contohnya dekat sini isi padu dia 1000, 500, 250 dan 100. Okey, cikgu rasa, cikgu yakin awak dah pernah tengok volumetric plus ni kan dalam makmal. Okey, tak apa kalau awak tak tengok dalam makmal pun, dalam Google penuh gambar volumetric plus ni. Okey, cikgu nak cerita sikit pasal volumetric plus ni. Okey, volumetric, kelalang volumetric ni adalah dekat kelalang volumetrik ni, okey, dekat sini, dekat cikgu highlight ni, dia ada satu garisan di mana garisan tu dipanggil tanda senggatan untuk kita ukur air tu. Contohnya kita masuk ke zat terlarut kan, kita masuk ke zat terlarut, lepas tu kita pun bubuh air suling. Okey, air suling tu adalah kita ukur, kita bubuh dia sampailah dekat takat ni. Kalau kita lebih daripada takat ni maknanya kepekatan dia berubah dah lah. Sebab itulah bila kita nak bubuh air suling, kita kena berhati-hati dan mata kita kena selarah. Okey, mata contohnya ni volumetrik kan, volumetrik. Awak tengok gini, mata awak kena betul-betul selarah dengan dia punya garisan.
Tak boleh macam volumetrik tu duduk bawah ke, volumetrik tu duduk atas daripada awak ke. Tak boleh. Awak kena betul-betul direct dengan bacaan garis sel tu. Okey, faham? Okey. Okey, volumetrik ni juga mengukur isi pada larutan tepat kepada satu tempat perpuluhan sahaja. Okey, next. Okey, kaedah penyediaan larutan. Okey, kita ada dua kaedah. Di mana kaedah yang pertama, kaedah mula-mula adalah penyediaan daripada bahan pepejal. Okey, kaedah kedua adalah penyediaan melalui pencairan larutan aqueous. Okey. Dalam topik ni je kita nak belajar. Kita nak belajar tentang kaedah penyediaan larutan dia. Dia ada satu dia guna pepejal. Okey, satu lagi dia guna kaedah pencairan menggunakan larutan aqueous. Okey, mula-mula kita tengok dulu penyediaan daripada bahan pepejal. Okey. Tengok soalan ni. Okey. Penyediaan 250 cm padu larutan natrium karbonat Na2CO3 1.0 mol desimeter negatif 3 daripada bahan pepejal. Okey, maksud dia kat sini, maksud soalan ni, okey, dia nak suruh kita sediakan 250 cm padu larutan natrium karbonat dengan dia punya molar dia. Okey, molaran dia adalah 1.0 mol desimeter negatif 3. Okey, macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak buat? Adalah yang pertama adalah kita kena kira bilangan mol natrium karbonat ni berapa. Okey. Kerana kita nak kira bilangan mol kalium karbonat ni lah dia punya orang kata link topik minggu lepas kita belajar. Okey, kita nak masuk ke topik minggu ni adalah ni lah cikgu ayat tadi. Okey, minggu lepas kita belajar bahawa kemolaran M dengan N bilangan mol per dengan volume. Okey, untuk kita cari bilangan mol N sama dengan M Allahu Akbar. NV per 1000. Maaf aduhai, saya ni tak mahir lah dalam guna dia punya pen dekat PowerPoint ni. Tak faham ke? Ni N sama dengan MV per 1000 dah. Okey, per 1000 ni sebabnya sentimeter. Sebab tu bila dia per 1000, kalau lah volume dalam desimeter dah, tak apa, tak kena tukar. Okey? Kalau sentimeter awak kena per 1000. Okey, cikgu nak ambil highlight balik lah. Apa tulisan cikgu ni. Okey, seterusnya kita masukkan dalam formula MV per 1000 1.0 darab 250 bahagi 1000 dan kita bolehlah bilangan mol dia 0.25 mol. Alright. Okey, seterusnya. Bila kita tahu bilangan mol, kita boleh kira gisim natrium karbonat tu berapa. Okey, kerana kita nak kira gisim adalah bilangan mol. Ingat lagi kan, kerana kita nak kira gisim. Bilangan mol darab dengan gisim molar. Okay, ada typo lah dekat sini ni, awak abaikan lah gisim molar ni. Okey, kerana kita nak kira adalah 0.25 mol tadi darab dengan gisim molar iaitu 2 darab gisim mol natrium 23 tambah karbon 12 tambah 3 darab dengan 16 iaitu gisim molar untuk oksigen. Okey, bila kita tambah semua ni, kita darab, kita bolehlah jawapan dia 26.5 gram. Okey, adakah ni jawapan akhir? Tidak, bukan. Okey, ni bukan jawapan akhir. Jawapan akhir dia adalah, okey, kita kena timbang pula 26.5 gram natrium karbonat ni dengan penimbang elektronik, dengan penimbang dalam makmal tu ada penimbang digital. Kita timbang natrium karbonat ni menggunakan penimbang tersebut. Okey, inilah dia cara kita nak menyediakan larutan piawai menggunakan bahan pepejal. Okey, mula-mula awak masuk ke pepejal natrium karbonat ni dalam bikar. Okey, sebab apa? Masuk dalam bikar dulu. Tak masuk dalam volumetrik dulu. Okey, sebab apa kita masukkan dalam bikar dulu adalah supaya pepejal karbonat tadi dia mudah larut. Sebab itulah kita masukkan dalam bikar. Sebenarnya kita nak kucar ke? Kalau dalam volumetrik tu kan kita nak kucar ke? Sebab dia pun panjang gitu ke? Okey. So kita gunalah bikar dulu. Okey, dalam bikar ni awak masukkan air suling. Okey, awak masukkan air suling, lepas tu awak kaca guna rod kaca. Okey, lepas daripada awak tengok pepejal natrium karbonat tu tak ada dah larut dah. Awak pun masukkan cecair tadi dalam volumetrik ni. Okey.
awak masukkan dalam volumetrik ni. Okey, bila awak masukkan dalam volumetrik, step seterusnya adalah, okey, kalau cecair tu tak sampai lagi dekat tanda senggatan ni, awak masukkan lagi air suling. Sampailah cecair tu sampai di tanda senggatan ni. Okey. Untuk langkah berhati-hati, langkah berjaga-jaga dekat sini, kadang-kadang kalau kamu kita penyek air suling tu, gambar terlebih kena buat balik larutan tu. Okey. Untuk langkah berjaga-jaga, awak titikkan air suling tadi menggunakan dropper, awak titik. Contohnya kalau awak tengok, okey nak penuh dah ni, sikit lagi ni, 2-3 cm lagi ni. Lepas tu awak pun titik menggunakan dropper ni. Titik so. Okey, lepas awak rasa awak tengok dah, mata awak pun selaras awak tengok dengan tanda senggatan tu kan. Dan siap dah, lepas tu awak pun tutuplah dia, kemudian awak pun kocok dia, goncangkan dia, shake you all. Okey. Inilah dia penyediaan piawai menggunakan bahan pepejal. Okey, cikgu rasa kalau awak face to face ni kan, boleh masuk sekolah mesti awak akan buatlah eksperimen ni kot, sebab eksperimen ni pun tak susah sangat. Okey, tapi nak buat gana kita PDPR online ke. So kita terpaksalah belajar tengok step begini je, belajar secara teori je lah. Okey. Tak apa, nanti awak boleh juga tengok eksperimen ni dalam YouTube. Nanti kalau ada masa cikgu akan share dalam grup lah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, natrium hidroksida. Okey, tidak sesuai. Tidak sesuai. Cikgu pakuh susah dah ni, maksud dia tidak. Okey, tidak. Okey, tidak sesuai digunakan untuk menyediakan larutan piawai. Okey. Apa dia tidak sesuai? Why? Kenapa cikgu? Apa cikgu dia tak sesuai untuk gunakan larutan piawai? Sebab dia adalah, okey, natrium hidroksida ni dia bersifat hygroskopik, di mana maksud hygroskopik ni adalah dia menyerap air, ataupun dalam buku teks ada muka 163 tu dia kata natrium hidroksida ni bersifat hygroskopik, dia kebolehan menyerap air. Okey, dia boleh menyerap air ataupun lembapan di dalam udara. Sebab itulah dia tak sesuai untuk kita sediakan sebagai larutan piawai. Okey, sebab yang kedua, natrium hidroksida ni tidak sesuai dijadikan larutan piawai adalah kerana natrium hidroksida dia menyerap gas karbon dioksida. Okey, apabila dia menyerap gas karbon dioksida, dia akan menghasilkan natrium karbonat. Okey, sebab itulah, ni persamaan dia. Sebab itulah bila dia menghasilkan gas natrium karbonat ni, dia tidak dapat menyediakan larutan piawai. Okey. Alasan yang ketiga, sebab jisim natrium hidroksida ni dia tak boleh ditimbang dengan tepat. Kadang-kadang timbang ni 1 poin lebih. Kadang-kadang timbang ni 2 pula. So dia berubah-ubah. Okey, sebab itulah kita tak boleh nak kira, tak boleh nak sediakan dia larutan piawai. Okey, inilah antara sebab-sebab dia. Okey. Nanti kalau dalam kuis tanya, buat apa natrium hidroksida ni boleh digunakan sebagai larutan piawai ke tak? Jawapan dia tidak, sebab inilah. Okey. Seterusnya kita tengok yang kedua, kaedah yang kedua adalah penyediaan melalui pencairan larutan aqueous, ataupun kita kenali kita panggil dia sebagai kaedah pencairan. Maksud kaedah pencairan kat sini adalah penambahan air. Penambahan air kepada suatu larutan piawai yang pekat, ataupun disebut sebagai larutan untuk menghasilkan larutan lebih cair. Maksud dia kat sini, contoh larutan aqueous, cikgu ambil kupron sulfat. Kita ada larutan kupron sulfat. Larutan kupron sulfat ni dia pekat. Untuk kita cairkan dia, ataupun kita panggil sebagai larutan stok. Larutan kupron sulfat ni, untuk kita cairkan dia adalah kita masukkan air suling. Sebab itulah dia dipanggil sebagai kaedah pencairan. Jadi air yang ditambah kepada larutan aqueous akan mengubah, dia mengubah kepekatan larutan. Tapi dia tidak mengubah bilangan mol zat terlarut. Awak tengok gambar ni, gambar di sebelah ni.
Tengok dalam bikan ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 zat terlarut kan. Kemudian apabila dia tambah air suling, dia masukkan air suling sampai penuh dah ni bikan ni. Tapi zat terlarut dia masih ada 5. Jadi betul lah dia ayat tadi. Okey, bilangan mol zat terlarut sebelum pencairan sama dengan bilangan mol zat terlarut selepas pencairan. Jadi dia sama. Okey. Tengok pula formula dia. Okey, tadi kita tahu selepas pencairan dengan sebelum pencairan dia sama, okey. Jadi N1 sama dengan N2. Okey. Daripada N1 dengan N2 ni kita dapat kira M1 V1 per 1000 sama dengan M2 V2 per 1000. Jadi formula dia kita nak guna dalam kita selesaikan pengiraan adalah M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey? Okey, M1 ni, apa maksud M1 ni? Okey, M1 ni adalah kemolaran larutan aqueous sebelum. Okey, cikgu highlight tebal-tebal sini. Sebelum dicairkan ataupun kita panggil dia sebagai larutan stok. Okey, volume juga sama, isi pada larutan aqueous sebelum. Juga sebelum. Kalau sebelum sama dengan sebelum, selepas sama dengan selepas. Jangan sebelum selepas, awak gabung dua tu, salah lah. Awak kira nanti. Okey, ataupun kita panggil juga sebagai larutan stok. Okey, M2 pula. M2 kita tahu kemolaran larutan aqueous selepas. Okey, cikgu highlight. Selepas. Jangan awak tukar Selepas dicairkan. Sama juga dengan volume isi pada larutan aqueous selepas dicairkan. Maknanya dekat sini sebelum, dekat sini selepas. Okey, untuk lebih faham, kita pun tengok contoh. Okey. Soalan dia bagi adalah penyediaan 500 cm padu larutan kuprum sulfat CuSO4 0.1 mol desimeter negatif 3 daripada larutan stok kuprum sulfat CuSO4 2.0 mol desimeter negatif 3. Okey, first kita boleh soalan, kita baca soalan. Baca banyak kali, baca 2-3 kali. Okey, untuk awak faham. Kemudian kalau macam awak tak faham juga soalan tu, awak keluarkan. Kalau cikgu lebih suka untuk keluarkan gapo maklumat-maklumat dia bagi kan. Dekat sini dia kata penyediaan, maksudnya dia suruh kita sediakan 500 cm padu larutan kuprum sulfat dengan molar dia 0.1 mol desimeter negatif 3. Maksudnya dekat sini adalah ni V2. Okey, manakala ni adalah bila dia sekali gini maknanya ni adalah M2. Alright. Okey, seterusnya next. Okey, daripada maksudnya daripada larutan stok. Cikgu dah tadi kan? Larutan stok ni adalah larutan sebelum pencairan. Maknanya ni adalah M1. Okey, dekat sini V1 tak ada ke. So dekat sini dia nak cari berapa V1 ni. Okey, kerana kita nak cari, kita masukkan dalam formula tadi. M1 V1 sama dengan M2. Okey, 2.0 darab V1 sama dengan 0.1 darab 500. Dan ini mat je, awak tukar. Ni pindah kat ni, ni pindah kat tu, tu pindah kat ni. Jangan salah. Awak pula awak terpindah. Okey? Okey. Jadi jawapan dia adalah 25 cm padu. Okey, maka 25 cm padu ni larutan stok kuprum sulfat perlu dicairkan dengan air suling sehingga menjadi 500 cm padu larutan kuprum sulfat. Okey. Seterusnya, contoh yang seterusnya adalah rajah 6.30 menunjukkan 75 cm padu asid nitrik 2.0 mol desimeter negatif 3 yang dicairkan kepada X mol dm negatif 3 apabila 25 cm padu air suling ditambahkan. Hitungkan nilai X. Berapa nilai X ni? Okey, awak masih bersama cikgu tak ni tengok video cikgu ni? Bangun. Kau sambil tengok video cikgu ni, sambil tidur atas katil, baring atas katil. Lepas tu terlelap. Bangun. Okey. Seterusnya, kita selesaikan soalan ni. Okey. First mula-mula kita keluarkan dulu apa nilai yang dia bagi. Okey, dia bagi sini 75 cm asid nitrik. Ini adalah V1. Okey, V1. Okey. Kemudian hak ni dia bagi 2.0 mol desimeter negatif 3 adalah mol. Ni ke sama dengan ni ke. So jadi dia adalah mol
1, kemularan 1, molar 1, M1. Okey. Yang dicairkan, dia dicairkan maksudnya sini adalah dia cairkan kepada gapo? Kepada X mol. Maksudnya X mol kat sini, X mol ni adalah M2. Okey, apabila 25 sentimeter padu air suling ditambahkan. Okey, 25 sentimeter air suling. Tapi, adakah betul kita masukkan formula 25 je? Awak kena hati-hati dekat sini. Soalan nak trik awak ni. Awak ni careless ke dok? Okey, dia kata dicairkan kepada X mol apabila 25 sentimeter padu air suling ditambahkan. Maksudnya sini dia bila dia ditambahkan maknanya itu bukan volume final dia, bukan volume akhir dia. Sebab itulah awak kena tambah 75, awak tambah 25 ni jadilah 100 sentimeter padu sebabnya larutan isi padu asid nitrik tambah dengan isi padu air suling yang ditambah tadi. Okey, bila volume sebelum sama dengan volume selepas. Maksudnya volume selepas percairan tu kira total dia lah. Sebab tu lah jadi 100. Okey, faham situ Okey, M1V1 sama dengan M2V2. Okey, masukkan je dalam formula kita tahu dah kan nilai-nilai dia tadi. Okey, 2.0 darab 75 sama dengan M1 darab 100. Jadi M1 dapat 1.5 mol desimeter negatif 3. Tapi sini dia kata X ke? Okey, so awak kena tulis X. Nanti kalau benda ni pun kalau ada orang dalam periksa kan, dalam exam, kalau pemeriksa tu macam baik hati ke, bila dia tanda tu mood dia okey, mood dia tiba-tiba dia dapat apa? Dia tanda pagi tadi dia tok lelaki dia beri bunga ke gapo ke, dia mood dia baik, okey dia tanda baik je. Tapi kalau mood dia tengah marah tiba-tiba anak dia serabut dengan anak dia ke, dia balas dengan tok lelaki dia ke, awak tulis M sini, okey dia boleh bagi salah dekat awak. So awak kena berhati-hati. Kalau dia kata X, X lah sini. Kalau dia kata L ke, M ke, N ke, itulah awak tulis sini, okey? Awak kena berhati-hati, jangan careless sini. Walaupun dia kata benda kecil, tapi kita kena beringat lah, okey? Sebab, saya markah ni awak, saya. Okey. Seterusnya, contohnya adalah tentukan isi padu asid hidroklorik 2.0 mol desimeter negatif 3 yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah gelalang volumetrik 250 cm padu untuk menghasilkan asid hidroklorik 0.2 mol desimeter negatif 3. Okey. Tentukan isi padu asid hidroklorik. Maksudnya ni adalah M1. Okey, M1. Okey, yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah gelalang volumetrik 250. Okey. 250 ni adalah V2 sebab dia dipipetkan kan, hok panjang gitu tu kan. Tu panggil pipet. Okey. Tadi okey, volumetrik dia 250 cm padu. Okey, sebab kita tahu volumetrik kan dia ada banyak-banyak isi padu tadi ke. So mungkin volumetrik ni isi padu dia 250. Maknanya 250 tu maknanya isi padu yang telah full. Kiranya yang orang kata final dah lah, akhir dah. Sebab itulah kita ambil 250. Okey, kemudian asid hidroklorik 0.2 mol desimeter negatif 3 ini adalah molar dia untuk M2. Okey, dekat sini kita nak cari adalah volume yang pertama, volume sebelum pencairan. Okey, M1V1 sama dengan M2V2 2.0 darab V1 sama dengan 0.2 darab 250. V1 sama dengan 25 cm negatif 3. Ataupun awak boleh lah tepi ni kan macam awak rajin ke, macam ada masa ke awak tulis lah. Okey, asid hidroklorik bla 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 adalah 25 cm padu. Okey. Lagi nice lah jawapan awak tu. Okey, exercise. Okey, latihan untuk hari ni cikgu sediakan crossword puzzle. Okey, kalau minggu lepas kita buat Kahoot ke. Okey, minggu ni cikgu buat macam crossword puzzle. Okey, nanti awak klik dekat link yang cikgu bagi. Cikgu akan bagi link dekat awak dalam grup WhatsApp nanti. Awak tekan je link tu buat crossword puzzle. Awak tak payah print, tak payah gapo. Awak just buat online je sebab crossword puzzle ni boleh buat online. Okay, awak buat online, awak isilah jawapan-jawapan awak tu. Lepas awak siap, nanti awak hantar ke saya, okey? Ada, tak silap saya ada 10 soalan. 10 soalan, tak payah. Maksudnya tak payah, mudah lah kan? Okey, mudah. Kita apa awak buat je, tak apa. Betul salah nanti kita tengok jawapan dia. Nanti awak boleh hantar
dekat saya, dekat PM ataupun dalam grup. Okay, kalau awak dalam grup kita boleh sayang-sayang awak tengok ke jawapan awak gapo. Okay. Okay. Itu sahaja untuk kelas hari ni. Okey, sebelum cikgu terlupa, okey, minggu lepas pun cikgu tak ingat dah nak ya. Okey, sebelum cikgu terlupa. Okey, untuk sepanjang cikgu jadi cikgu praktikal untuk awak ni, untuk kelas 4 STEM, cikgu praktikal kimia. Okey, cikgu akan sediakan satu hadiah di mana hadiah tu sebagai gift, sebagai surprise lah untuk awak. Siapa-siapa, okey, siapa-siapa daripada kalangan si awak ni yang sentiasa beri komitmen, yang sentiasa semangat nak belajar kimia ni sepanjang cikgu jadi cikgu pelatih ni, cikgu akan bagi hadiah ke si awak. Cikgu akan ambil lah kehadiran. Okey. Hari ni Nurina masuk kelas. Okey, Nurina ni bagus hari ni hantar latihan cikgu. Okey, cikgu tik. Okey, nanti di hujung-hujung cikgu tengok siapa perform, cikgu akan bagi hadiah. Okey. Okey, sempena cikgu buat macam ni, cikgu nak galakkan si awak supaya walaupun kita ni online, walaupun kita tak jumpa daripada depan, okay? Cikgu nak sentiasa awak semangat untuk awak belajar online, okay? Quotes of the day hari ini adalah, in order to succeed, we must first believe that we can. Okay, dalam apa jua perkara kita nak buat, okay? Kita kena yakin kita ni mampu, okay? Kita mampu dalam PDPR ni, okay? Walaupun kita belajar online, kan? Tak macam sebelum-sebelum ni, okay? Face jumpa cikgu depan-depan, boleh pergi dekat pusing-pusing sekolah, round-round sekolah ke, tawa-tawa sekolah ke. Alah, puas cikgu tak tahu si awak ni ke. Tak gitu. Tak gitu tak tawa-tawa sekolah. Kalau nak pergi tandas, pergi koperasi dulu. Lepas tu baru pergi tandas. Barulah balik kelas. Tu pun singgah kelas sign dulu. Okey, baru balik kelas. Yalah tak? Okey. Jadi pembelajaran kita, PDP kita ni berbeza daripada dulu dan sekarang, tapi apa pun hak kita lalui, buktikan walaupun kita belajar PDPR, walaupun kita belajar online, tapi kita mampu berjaya. Okey? Buktikan. Abe-abe dan kakak-kakak awak SPM Pro Max tu, dia dah buktikan. Okay, awak tengok ke dekat social media ke, saya share result, okay, dapat straight A, apa semua ke. So, itu adalah satu kebanggaan lah untuk kita semua. Kalau kita pun mampu buktikan bahawa walaupun online, tapi kita dapat buktikan yang kita mampu berjaya juga seperti orang lain sebelum-sebelum ni. Okay. Apa pun, cikgu seperti biasa, cikgu doakan yang terbaik lah untuk awak semua. Selamat maju jaya untuk awak semua dan teruskan semangat awak untuk belajar online. Okay. Alright, kelas kita pun dah di penghujung kelas. Okay, si awak masih bersama cikgu ke ni? Ke ada hok pergi makan nasi? Ke pergi minum air tu tak apalah, pergi minum air kan? Nama pergi makan nasi, lepas tu tiga telefon gitu. Cikgu kecek, sore. Siye, cikgu. Cikgu pun struggle ni, awak tahu tak cikgu-cikgu si awak ni pun struggle tau nak record video. Bukan senang tau nak record video. Kalau macam cikgu Laila ko, siapa-siapa cikgu yelah hok ni kedah ke dengan anak lagi, dengan anak kecil lagi, struggle-nya cikgu. Jadi saya tahu awak pun struggle juga, jadi kita sama-sama struggle, jadi kita sama-sama respect each other, hormat each other, gitu. Okay, awak hormat cikgu, cikgu pun hormat awak. Apa yang penting, walaupun kita belajar online, tapi adab kita dengan cikgu kita kena jaga, okay? Bila cikgu tanya dalam grup tu, jangan sing. Cikgu, walaupun soal cikgu tu payah, baiklah cikgu, saya tak tahu. Ataupun kalau cikgu bagi saleh, jawablah saleh. Kalau cikgu apa, sing lah. Ataupun kalau tak tahu nak balas gapo, balas thumbs up, tak apa dah. Balas emoji ko, gapo ko. Cikgu, bahagia dah kalau gitu. Okay. Okay, itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Kita jumpa di next kelas hari Rabu ni. Cikgu harap awak masih semangat lah ya bersama cikgu selama 2 bulan dan bersama cikgu Laila juga. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ni. Jangan lupa untuk buat crossword puzzle tu, untuk buat latihan tu, cikgu akan check lah siapa ni awak tak buat, siapa buat ni kan. Nak kena ni siapa tak buat ni. Okay, so okay. Cikgu tahu awak banyak homework ke, tapi at least awak buat lah. Cikgu tu dah susah payah ke mengajar-ngajar awak. Tu punya usaha awak lah untuk awak berjaya. Cikgu dah bagi semampu yang boleh. Okay, cikgu-cikgu awak dah bagi semampu yang boleh.
awak pula untuk usaha untuk dapatkan ilmu tu. Okey? Itu saja, okey, daripada tadi. Itu saja. Bye bye. Okey, lah betul-betul. Okey. Itu saja untuk kelas hari ni. Kita jumpa di hari Rabu. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.